أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يترف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين ذلك كله. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Dimuliakan pengurusi serta ahli jawatan kuasa Surau Kementerian Kerja tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti dah 2 kali saya datang. 2 kali kan. Nampak macam sikit 2 kali, tapi 2 bulan. 2 bulan kita dah tidak membicarakan tentang ilmu faraid. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita sama mendengar ataupun menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu faraid, insyaAllah. Jadi pada tengah hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid, kitab yang telah dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Kita telah pun masuk pada muka surat 29, iaitu sumber hukum faraid. Sama kan? Kan? 2 hari, 2 bulan kan? Takut silap. Okay, Alhamdulillah. Qala musannif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Telah berkata pengarang kitab pada perbahasan sumber hukum faraid. Okay, tuan-tuan, terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid. Ada 3. Seperti mana dalam kitab tuan-tuan boleh tengok. Yang pertama Al-Quran, yang kedua tentang daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 35, dan yang ketiga daripada pandangan sahabat pada muka surat 41 dalam kitab Faham Faraid. Ada 3 lah, Al-Quran, hadis dan juga pandangan sahabat. Okay, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok yang pertama iaitu Al-Quran. Ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran terdapat 2 kategori. Pertama ialah ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua ialah ayat yang menjelaskan secara terperinci. Jadi umum ada terperinci.
Kalau kita lihat kategori yang pertama, secara umum Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hak pewarisan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Maksudnya apa dia? Bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu, bapa dan kerabat. Dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu, bapa dan kerabat. Maksud dia apa tuan-tuan? Tidak kira lelaki atau perempuan, mereka ini ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu, bapa dan kerabat. Tak kira lelaki atau perempuan. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan atau dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasiban mafruḍa. Penentuan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kategori yang pertama, pengarang kitab membahaskan tentang umum. Umum maksud dia lelaki ada bahagian, perempuan pun ada bahagian lah. Apabila ada si mati, ada kematian, tidak kira ahli waris itu perempuan ataupun lelaki, mereka ini akan dapat. Sebab si mana yang kita pernah bahaskan pengajian yang lepas-lepas, kita tahu kan pada zaman Arab Jahili, mereka memberikan harta pusaka itu kepada lelaki sahaja kan, perempuan tak dapat. Maka dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala secara umum, lelaki, perempuan ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, Allah menerangkan secara terperinci lah. Kita tengok sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar yang bernama Aus bin Thabit. Dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 orang sepupu Aus bernama Khalid dan Arfajah mengambil kesemua harta pusaka Aus. Kemudian isi Aus pergi bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu apa yang perlu saya katakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Maka ini antaralah asbabun nuzul. Apabila apabila sepupu Aus ni ambil, maka turun ayat ini menerangkan bahawa lelaki, perempuan ada bahagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umum, tuan-tuan. Okay, kategori yang kedua iaitu secara terperinci. Manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan secara terperinci, secara jelas, secara dakik ataupun kata satu persatu lah. Ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tuan-tuan, tadi yang umum tu dalam surah An-Nisa ayat ke-7. Yang terperinci ni dalam surah An-Nisa, surah yang sama, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga penutup surah An-Nisa 176, tuan-tuan. Okay, dalam ayat yang ke-11, kita tengok satu persatu, tuan-tuan. Dalam bahagian ahli waris terperinci ini satu persatu Allah terangkan. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan, mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang perempuan. Ini yang biasa kita dengar, iaitu 2 nisbah 1, anak lelaki 2 bahagian,
berbanding dengan anak perempuan 1/2 lah, 2/1. Awal pertama mula Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahagian siapa dulu tuan-tuan? Allah cerita bahagian anak. Sebab dia tahu kita kan. Bila kita dah berkahwin, ada anak, kita kerja kuat, kita kerja sungguh-sungguh sebab kita nak menafkahi isteri, jaga anak-anak. Sebab itu dalam ayat yang ke-11 Allah menceritakan bahagian anak dulu. Bahagian anak. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kan? Kemudian, dan jika kita tengok satu persatu, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2. Maksud dia apa? Anak dia ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Sekiranya ada hanya anak perempuan sahaja. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sekiranya ayah dia meninggal, kemudian ada anaknya hanya 2 orang anak perempuan contoh. Maka Allah telah menetapkan bahawa apabila ini berlaku, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika berlakunya kematian, tidak ada ahli waris lain, ada anak perempuan 2, maka anak perempuan 2 orang itu dapat 2/3 lah. Nanti bagi 2 boleh, maksudnya 1/3, 1/3. Ataupun kalau anak perempuan 3 orang, sama juga 2/3 bagi 3. 4 orang, sama juga. 5 orang dan 6 orang. Tuan-tuan ada juga jumpa kes anak perempuan yang ramai. Semua perempuan, 4 orang. Atau 3 orang, strangers. Semua perempuan 3 orang. Maka sama juga. 3 anak perempuan, 2/3. Kalau 5 pun sama juga, dapat 2/3. Maka, ya. Itulah. Macam tak tahu masuk terus 3 kan, attack. Itulah kan. Itulah. Bila hanya ada 3 orang anak, maka bahagian anak disebutkan ialah 2/3. 3 orang, maka bila 2/3 tu bagi 3 lagi lah. Okey. Itu sekiranya tidak ada anak lelaki. Sebab pertama tadi Allah menyebutkan bahawa jika ada anak lelaki ataupun ke bawah, lelaki perempuan, dia kira 2/1 lah. Dia akan dapat bahagian tersebut. Ini dipanggil asabah. Nanti kita akan belajar nantilah asabah. Sebab setiap ahli waris dia berbeza. Ada yang ambil asabah, ada yang ambil fardu. Fardu tu maksud apa? Yang telah ditetapkan, bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil fardu. Ataupun ada juga ahli waris yang mengambil secara asabah, iaitu hak ataupun penentuan yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kita dengar asabah ni baki, tapi tak semestinya. Asabah kadang kalau dia tinggal di seorang dapat semua. Kalau ada ahli fardu, bagi dulu hak yang ditentukan, fardu ambil baki asabah. Ada juga yang tak dapat apa-apa sebab asabah dah habis. Sebab itulah kita melihat situasi. Okey, kita sambung. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tadi kita sebut jika anak itu berbilang 2, 3, 4 dan seterusnya. 2/3. Tapi kalau sekiranya anak perempuan itu, kita tengok, jika dia anak perempuan itu seorang sahaja, kira anak tunggal lah. Ayah dia meninggal, isteri pun memang meninggal lebih awal, lepas tu hanya ada anak perempuan sahaja, tunggal seorang. Maka dia memperolehi setengah. 1/2 maksudnya setengah lah daripada harta yang ditinggalkan. 1/2, setengah. Nampak? Maka anak perempuan ni jika tidak ada, si mati tidak ada anak lelaki, kalau ada 2 orang anak perempuan, 2/3. 2 ke atas lah, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ada seorang saja, maka anak perempuan itu akan mendapat setengah. 1/2, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Dia bukan ilmu baru dan sebagainya. Ilmu ni memang dalam Quran, cerita yang tak
tak memahami ayat Quran tersebutlah. Kata apa ni faraid ni apa, siapa ni undang-undang syariah tetap tak kan. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Selesai bahagian anak perempuan. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sulusu mimma taraka in kana lahu walad. Kemudian setelah selesai Allah menceritakan bahagian anak lelaki, anak perempuan. Kemudian Allah ceritakan anak perempuan. Allah menceritakan bahagian dan untuk dua orang ibu bapa bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika ada syarat dia. Jika dia tu kembali kepada si mati lah. Jika si mati itu yang meninggal dunia itu mempunyai anak atau ke bawah. Kalau dalam kitab fiqh atau ulama tafsir mengatakan bahawa dalam kitab ini dipanggil anak, tapi dia walaupun anak dalam ayat tersebut hingga ke bawah lah, ke bawah. Anak, cucu, cicit, oneng, piot, hingga ke bawah, ke seterusnya. Maka apabila itu berlaku situasi, maka bahagian ibu bapa akan mendapat 1/6. Ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6 disebabkan ada anak lah. Tidak kira anak lelaki ke anak perempuan. Bukan. Dia bukan 1/6 bagi 2. Maksudnya jika ada kematian berlaku, si mati ada ibu, ada ibu si mati, ada ayah si mati, bapa si mati dan juga ada anak lelaki seorang si mati, maka bahagian untuk ibu 1/6 bahagiannya dan bapa dapat 1/6. Bukan 1/6 untuk bagi 2, bukan. Ibu si mati dapat 1/6, bapa si mati dapat 1/6. Maka anak lelaki dia tak disebut lah. Dia dipanggil bahagian asobah. Ahli asobah. Dia akan menunggulah. Fardu tu ambil, maksudnya yang telah ditetapkan. Kalau 1/6 bapa ambil, 1/6 ibu ambil si mati, maka 1/2. Maka berapa anak lelaki seorang akan dapat? Kalau kita conggak, 2 tolak 6, 6 tolak 2, jadi 4. Maka 4/6 itu bahagian anak lelaki. Ini secara sifil je lah. Kita nak beritahu fahaman. Allah menyebut ayat inilah. Jika ada anak, maka ibu bapa wali abawahi likulli wahidin minhumas sulusu mimma taraka in kana lahu walad. Ibu bapa akan dapat 1/6. Fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Jika dia yang meninggal dunia itu, si mati meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak. Nampak? Syarat dia Allah berfirman, jika si mati tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia meninggal dunia, mempunyai berapa saudara, ni sabar. Dia sampai ke sini dulu. Maka apabila berlaku tidak mempunyai anak, dia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Allah sebut 1/3 bagi ibu. Ayah ada sebut tak? Tak sebut. Yang menyebut jika tidak kematian tersebut tidak ada anak, tidak ada anak, maka bahagian ibu dapat 1/3. Bahagian bapa tak sebut. Bila tak sebut, dia ahli waris asobah. Tadi Allah cerita kalau ada anak, ibu bapa dapat 1/6. Ibu dapat 1/6, ibu si mati dapat 1/6, bapa si mati dapat 1/6. Tapi jika sekiranya si mati tidak ada anak, dia meninggalkan ibu bapa saja, maka Allah berfirman, bahagian ibu dapat 1/3. Bahagian bapa ada sebut tak? Tak ada. Maka dia ahli asobah akan dapat bagi. Ibu ambil dulu sebab telah ditetapkan 1/3, maka bapa akan mendapat berapa? 2/3. 1/3 ibu, maka baki akan diambil oleh bapa. 2/3. Allah. Okey. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Jika dia meninggal dunia mempunyai beberapa saudara lebih daripada adik-beradik,
maka ibunya mendapat 1/6. Nampak? Dia ada satu lagi syarat ni. Tadi syarat pertama, jika si mati itu ada anak, kita dah mula masuk bahagian ni. Tapi sebenarnya ini cuma kita nak belajar dalil, tapi kita dah masuk tajuk pembahagian, kita terang sedikit lah. Dia ada tajuk khusus, dia akan terang satu-satu bahagian tu macam mana teknikalnya. Tapi kita terangkanlah supaya kita lebih faham. Kita tadabbur menghayati inti sari ataupun ayat-ayat Al-Quran tentang faraid. Okey, jika si mati itu meninggal dunia, ada anak, ibu bapa akan dapat 1/6, 1/6. Itu telah kita tahulah. Sekiranya tidak ada anak, maka ibu mendapat 1/3, Allah sebut as-sulus, dan bapa akan dapat as-subah lah, 2/3. Lepas tu Allah sebutkan lagi, jika dia yang meninggal dunia itu mempunyai beberapa saudara. Berapa saudara itu merujuk kepada adik-beradik si mati. Saudara tu merujuk kepada adik-beradik si mati lebih daripada seorang. Maksud dia apa, tuan-tuan? Sekiranya berlakunya kematian, kemudian dia berlaku kematian, dia hanya ada ibu, kemudian ada bapa, dan dia ada 2 orang adik-beradik dia. 2 orang abang lah lagi. Dia meninggal, kemudian dia ada abang dia, 2 orang. Kemudian dia ada bapa, dia ada ibu. Maka Allah berfirman bahawa maka ibunya mendapat 1/6. Sekiranya kalau si mati itu ada adik-beradik. Adik-beradik ada 2 ke atas, maka ibu akan dapat 1/6. Tapi kalau adik-beradik, kalau dia meninggal, ada ibu, kemudian ada bapa, kemudian hanya ada seorang abang, maka ibu dapat berapa? Dia bukan 1/6 lah, dia akan dapat 1/3 lah. Sebab syarat dia sebut dia lebih, maksudnya 2, 3, 4, 5. Kalau kita tengok ayat ni, mempunyai beberapa saudara, lebih daripada seorang. Maksud lebih daripada seorang itu maksud dia 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya lah. Kalau anak dia ramai, 12 orang, 12 adik-beradik, 12 orang lah. Tapi kalau seorang, dia tak mempengaruhi bahagian ibu. Ibu masih lagi dapat 1/3 lah. Tapi kalau 2, dia akan dapat 1/6 disebabkan adik-beradik si mati itu ada lebih 2 ke atas lah. Bahagian bapa sebut tak? Tak sebut. Asabah. Berapa bahagian bapa? Bapa akan dapat lebih banyak. Dia akan dapat, kalau 1/6, ibu ambil 1/6 kan? Ibu ambil 1/6, baki berapa? 5/6. 5/6 itu bapa akan dapat. Nampak tak? Beza. Ibu si mati dapat 1/6, bapa akan dapat 5/6. Yalah, sebab kita tengok tanggungjawab. Sebab anak dia ada lagi yang menafkahi, yang tanggungjawab yang beri nafkah adalah bapa. Kalau kecil lagi kan. Maka di situ kita lihat 5/6. Nampak? Ada 2 kes. Kalau si mati itu meninggalkan ibu, bapa, tidak ada anak, maka ibu akan dapat 1/3, bapa akan dapat 2/3. Ataupun ada bapa, ada ibu si mati, kemudian ada hanya seorang anak lelaki saja, maka sama juga. Bahagian ibu akan dapat 1/3 dan juga bahagian bapa dapat 2/3. Tapi kalau ada bapa, ada ibu si mati, ada 2 orang adik-beradik si mati, 2 orang lelaki adik-beradik si mati lah. Bapa bahagian ibu akan dapat 1/6 disebabkan si mati ada adik-beradik 2 orang. Bapa akan dapat berapa? Bapa akan dapat 5/6. Ni. Ya, saya boleh? Okey. Okey, yang meninggal tu anak dia kan?
perempuan yang meninggal ibu. Okey. 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 Hmm. Dengan anak. Maksudnya anak lelaki tersebut dibela oleh bapa lah, bukan perempuan. Okey. Yang apa maksudnya si mati tu ada kahwin lagi atau tak kahwin? Tak kahwin lagi. Maksud kahwin yang kali pertama tu kemudian dah berpisah, bercerai. Kemudian anak lagi ada anak seorang lelaki, anak lelaki yang memang tak pernah jumpa, benda tak tahu sebagainya. Okey. Okey, okey. Perempuan ni. Ha, okey. Kalau kita melihat situasi, okey, puan tanya tadi, sekiranya berlaku meninggal uh, perempuan, dia dah kahwin, tapi masa perkahwinan tu ada seorang anak lelaki lah, anak lelaki kan, anak lelaki, kemudian berpisah. Lepas tu anak lelaki tersebut dibela atau dijaga oleh bapa lah. So maka yang perempuan ni dia pun hidup lah seorang dia. Kemudian dikata nak jadikan cerita, meninggal kemudian siapakah ahli waris? Okey, ikutkan di sini situasinya. Yang pertama kita melihat suami tersebut memang tidak ada hak lah sebab dia dah berpisah, tapi kena tengok dia meninggal, dia berpisah tahun bila. Dia kena lihat. Kalau anda kata dia berpisah masih lagi tolak raj'i, di situ kemungkinan suami boleh dapat lagi sebab tolak yang boleh dirujuk. Contoh kan, bawah sebulan tiba meninggal walaupun dia dah berpisah, telah jatuh talak satu, maka suami boleh dapat lagi sebab dia tolak saja. Kena lihat kat situ. Sebab tu saya tak boleh cakap terus dia tidak dapat, tak. Kita melihat situasi yang bila berpisah, adakah baru atau lama. Ustaz dia dah bercerah setahun dah, memang tak dapat lah setahun. Kalau Ustaz dia baru sebulan, sebulan mungkin boleh dapat sebab biasa iddah ni biasalah 3 kali suci ataupun 3 bulan lah, lebih kurang lah suci. Maka kalau masih dalam iddah, maka suami boleh dapat lagi. Okay, itu pertama. Ini anda katalah kalau ni pisah lama, maka suami memang tak layak sebab dia tidak terputus. Sebab perkahwinan mereka ni bukan suami isteri, suami tersebut tak dapat. Okay, itu pertama. Tapi anak ni tidak, walaupun berpisah, bukan maksud bila mereka bercerai, anak bercerai lah, masih tetap anak si mati, anak dia. Maka anak pula anak lelaki. Maka anak lelaki ni berhak ke atas mak dia lah, harta mak dia. Okey, anak dia lelaki dapat. Okey, itu anak lelaki waris. Okey, itu pertama. Kemudian kita melihat perempuan tadi, yang si mati perempuan tadi, ada mak, ada ayah tak? Kalau kita belajar tadi, ayat tadi, kalau sekiranya ada anak, berapa bahagian mak ayah dia? 1/6, 1/4 sekiranya ada. Tapi anda kata tidak ada kan, puan? Memang tak ada kan? Mak ayah dah meninggal kan? Kita jangan terus stop kat situ. Kena tanya juga, adakah datuk, nenek dia ada lagi tak? Kadang ayah, mak meninggal. Tapi kadang atuk hidup lagi. Ada, situasi ada hidup. Sebab tu kadang kita tanya. Datuk. Tapi moyang tu mungkin mustahil lah. Moyang. Biasanya saya akan tanya sampai datuk lah. Moyang tu je berlaku. Tapi datuk tu kadang-kadang berlaku. Anak dah meninggal dulu, tapi datuk yang lagi. Datuk ada hak tak? Datuk dapat. Nenek, datuk sebelah bapa. Kita kena tahu. Sebab kalau tadi perempuan tadi, datuk, kalau kita lah, kita ada 2 datuk kan. Kita ada datuk sebelah bapa, kita dah ada datuk sebelah ibu, mak kan. Maka ahli waris yang dikirakan ahli waris dipanggil ashabul irsi ialah datuk kita sebelah bapa. Datuk sebelah ibu, dia bukan ahli waris. Dia ahli keluarga je. Nenek, yes. Nenek boleh, nenek sebelah bapa, nenek boleh sebelah ibu. Dua-dua nenek boleh dapat. So itu katanya, anda kata kes ayah, ibu tak ada, datuk pun tak ada. Tapi si mati ni, perempuan ni ada adik-beradik. Dia ada adik, ada kan? Ada abang berapa orang? 4 orang lah. Lepas tu lelaki, kakak dia. Dia ada abang saja, lelaki saja.
Kakaknya meninggal terlebih dahulu kan. Okey, hanya ada abang saja si mati. Abang dapat tak? Walaupun anak tu dia tak bela, anak lelaki tersebut, maka anak lelaki si mati itu menghalang adik-beradik lelaki. Siapakah ahli waris yang akan dapat? Itulah untung anak lelaki tu dapat kesemua harta si mati. Kesemua harta si mati. Sebab hubungan anak dia tidak akan terputus. Yang hubungan suami isteri memang terputus lah, sebab dia ada ikatan akad nikahan. Anak tetap ada hubungan sampai bila-bila. Walaupun ibu bapa halau cakap anak derhaka dan sebagainya, kalau meninggal dia akan tetap dapat, sebab dia tidak termasuk dalam penghalangan mawani'ul irthi. Mawani' maksudnya perkara-perkara yang menegah ahli waris itu terhalang. Tak ada. Dia tak sebut pun kata anak derhaka tak dapat, tak. Cuma dia dapat dosa lah. Ataupun mungkin di dunia dan di akhirat kita tahu, dan tak dia taubatlah sebelum dia meninggalkan. Itu saya nak beritahu. Ahli waris yang paling berhak ialah anak lelaki. Kita twist pula. Kalau anak perempuan, berapa orang? Seorang lah. Contoh seorang. Kalau anak perempuan macam mana? Kalau kita belajar tadi, kalau anak perempuan saja, kita dah terangkan tadi. Kalau anak perempuan seorang ada berapa? Dapat. Ingat? Kalau seorang anak perempuan berapa? 1/2. Jika ada anak seorang sahaja, 1/2. Setengah. Maka 1/2 bagaimana? Itu baru pergi kita carilah ahli waris. Ayah, bapa tak ada, nenek tak ada, semua tak ada. Hanya ada 4 orang abangnya. Abang saja. Maka abang akan dapat baki tersebutlah. Nampak situasi ada dua berbeza. Kalau anak lelaki, maka anak lelaki akan dapatlah semua harta tersebut. Walaupun masa sakit tu pun yang jaga adik abang dia kan. Tapi abang ni akhirnya kena akulah, sebab telah ditetapkan Allah yang dapat anak lelaki tersebut. Tapi kalau anak perempuan seorang, maka anak perempuan akan dapat 1/2 anisfu. Maka baki lagi akan kepada mana, kalau cari tak ada tidak ada berapa atuk kat atas, semua tak ada. Kemudian kembali kepada adik-beradik. 4 orang. Kalau 4 orang tu, 4 orang tu akan share yang setengah tu lah. Sebab semua lelaki kan, bagi sama banyak. Kalau ada pula adik-beradik lelaki perempuan, lain pula isu dia. Kena bezakan 2:1, itu lain. Besar lagi pengiraannya. Dia kena beza juga. Adik-beradik juga ada beza juga. 2:1. Itu dalam ayat yang ke-176. Adik-beradik seibu seberapa, dan juga adik-beradik seberapa dalam ayat. Tak masuk lagi. Kita baru masuk ayat yang ke-11. Okey, boleh? Okey. Jadi, kita sambung lagi. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, dan setelah dibayar hutang. Nampak? Allah menjelaskan bahawa sebelum yang kita nak pembahagian kepada ahli waris kita belajar ni, tapi perlu ingat, perlu selesai wasiat, perlu selesai hutang. Kalau kita dalam kitab fiqh mawaris disebut al-hukuk al-muta'alliqah bitirkah. Hak-hak ataupun tuntutan yang perlu dilaksanakan tentang harta peninggalan. Itu Allah sebab itu nanti kita akan bincang lah. Cuma yang kita nak bagi tahu maksudnya, bukan terus kepada ahli waris, sebab ada hak-hak yang perlu diselesaikan sebelum dibahagikan kepada ahli waris. Ini Allah sebut. Okey. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagi kamu. Kita tak tahu siapa yang memberi manfaat kepada kamu. Okay. Faridatan minallah. Ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Allah dalam Quran kita dah tahu dah, memang Allah tetapkan. Tapi Allah takkid lagi, menguatkan lagi, faridatan minallah. Ingat, ini
telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah tak sebut pun, kita tahu dah sebab Al-Quran ni memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi yang Allah tegaskan lagi, faridatan min Allah. Ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam surah Nisa ayat yang ke-11. Itu ayat ke-11. Maka kesimpulan yang kita boleh buat dalam ayat yang ke-11, Allah menceritakan bahagian siapa? Allah menceritakan bahagian anak. Allah menceritakan bahagian siapa lagi? Allah menceritakan bahagian ibu bapa. Ataupun ke atas. Anak ataupun ke bawah. Cucu, cicit dan sebagainya. Maka kita masuk ayat, ini ada asbab nuzul. Ayat ini diturunkan adalah kerana kisah Sa'ad bin Rabi' yang akan dinyatakan dalam sumber hukum kedua, iaitu dalam hadis yang ke-8. Nampak? Kita ingat drama je, dia ada kalimat sabar dulu nanti. Rupanya dalam kitab pun, pengarang pun dia ada episod dia juga nanti. Akan diterangkan. Mana nanti kita akan terangkan dalam hadis ke-8. Dalam hadis dia akan terangkan asbabul nuzul tentang ayat yang ke-11. Sabar tuan-tuan tak masuk. Boleh kita masuk, tapi kita hormatilah pengarang kitab tu buat macam tu kan. Kalau saya buat mungkin lain pula kitabnya. Gaya bahasanya. Kita masuk ayat yang ke-12. Surah Nisa, muka surat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan maksudnya, dan bagi kamu suami-suami dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri tidak mempunyai anak. Nampak? Isteri bila meninggal, tidak ada anak, maka suami akan mendapat 1/2. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarak. Jika mereka isteri-isteri kamu itu mempunyai anak. Jika isteri ada anak, maka kamu tu dapat suamilah. Suami. Maka suami mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nampak? Lepas Allah ceritakan bahagian anak, lepas ibu apa, next ayat yang ke-12 tu Allah menceritakan bahagian suami. Suami mendapat 1/2 setengah apabila si mati. Isteri kita meninggal, tidak ada anak, 1/2. Jika isteri kita meninggal, ada anak, akan dapat 1/4. Ini kena faham. Saya nak beri kefahaman bahawa walaupun bukan anak kita, maksud dia apa? Isteri itu telah berkahwin dengan suami yang lain dululah. Maksudnya kita kahwin dengan janda, contoh. Maaf saya sebut sebab nak beri kefahaman. Dia kahwin dan memang anak tu dah sedia adalah anak dia. Kalau dia kahwin, memang dah ada anak. Hasil perkahwinan mereka ini tidak dikurniakan anak lagi. Tapi isteri dia memang dah ada anak daripada perkahwinan sebelum itu. Maka kalau isteri dia meninggal, walaupun dia dah kahwin berapa tahun sekalipun tidak ada anak, maka di situ dia melihat situasi si mati, isteri itu. Isteri itu meninggal, ada anak. Walaupun bukan anak suami dia lah, maka tetap bahagian dikurangi. Dapat 1/4 seolah si mati itu ada anak. Itu kena faham. Biasalah bila suami datang, Ustaz, saya dah kahwin dah lama, 2 tahun. Lama apa? 2 tahun, tak lama lagi. Lepas tu isteri saya meninggal. Lepas tu saya tidak ada anak lagi. Betul lah dia kahwin tidak ada anak lagi. Tapi kita perlu tanya. Apa soalan yang kita bertanya? Maaf, ini perkahwinan pertama ke? Tak, Ustaz, ini saya kahwin perkahwinan kedua.
Isteri saya kahwin kali kedua lah. Saya suami yang kedua. Nampak? Bila sebut tu kita tahu. Kalau dia sebut, tak, ini memang kali pertama isteri saya yang kahwin, tak pernah kahwin sebelum inilah. Maka itu memang betul lah tak ada anak sebab tak pernah kahwin. Tapi tuan-tuan kena cek juga lah tuan. Memang tak pernah kahwin. Soalan yang kedua kita tanya juga. Takut isteri kita mungkin dirogol. Mungkin tak? Rogol bapa sendiri ke, rogol dengan abang sendiri ke, kan? Ada tak? Memang tak kahwin tapi dia rogol, dia mangsa keadaan. Ada anak pula. Maka anak itu memang anak luar nikah kan? Tapi anak itu dia nasabkan pada ibu. Tetap nama ibu. Tapi kalau bapa dia tidak kembali ke bapa dah, kepada ibu. Maka itu dikira juga si mati itu ada anak. Nampak tak? Itu kena, situasi itu kena pusing kat situ, kena tanya. Dia pernah kahwin ke tak? Itu satu. Yang kedua, dia ada anak ke tak? Tapi anak angkat tak Tiba saya ada anak angkat, saya ambil. Itu tak termasuk lah. Anak angkat tak termasuk, tuan-tuan. Anak angkat ke, anak susuan. Ingat, anak susuan juga tak termasuk, bukan anak dia. Kalau saya belajar dengan peguam, peguam tu, dia ada 16 jenis anak, tuan-tuan. 16 jenis. Ni saya sebut 3 lah. Anak sendiri, anak angkat, anak susuan. Ada lagi banyak lah jenis anak. Maka kena tahu, anak susuan juga tidak termasuk anak si mati, tak, bukan. Anak tu mesti lahir daripada rahim seorang ibu lah. Okay. Allah. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutang mereka. Tuan-tuan, kalau kita lihat nanti, selepas Allah menceritakan bahagian suami 1/2, 1/4, Allah menceritakan bahagian selepas. Ingat, sebelum kita nak agihkan memberi hak pusaka kepada ahli waris, kepada suami dapat 1/2, 1/4 kan. Perlu diingat setelah selesai wasiat, setelah bayar hutang. Nampak? Setiap hari tu Allah ingatkan lagi sebab kita manusia, tuan-tuan, lupa. Allah jelaskan satu-satu. Lepas bahagian suami, Allah ceritakan lagi. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Okay. Dan para isteri, Pak, selesai bahagian suami, Allah menceritakan pula bahagian isteri. Dan para isteri pula memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika si mati itu suami pula. Tadi isteri meninggal kan? Ni suami pula. Suami meninggal, tidak ada anak, maka isteri si mati, isteri akan dapat 1/4. 1/4. Okey, 1/4. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Dan jika kamu mempunyai anak, maksudnya jika kamu tu maksudnya kembali kepada si mati lah. Kalau si mati mempunyai anak, suami, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Nampak? Suami meninggal, tidak ada anak. Suami meninggal, tidak ada anak. Isteri dapat 1/4. Kalau suami meninggal ada anak, maka isteri mendapat 1/8. Ini kena bahas lebih panjang sikit lah. Bahagian isteri pula. Tadi suami tak apa. Suami sebab isteri ni memang satulah. Suami meninggal tu satulah. Tapi kalau bab suami pula, dia ada isteri lah, berbilang 1, 2, 3, 4. Sebab suami mungkin kemungkinan itu berlaku lah. Abang kata apa?
kuis ataupun jumpa belalang kan. Kadang-kadang, jarang-jarang. Itu berlaku. Tapi tuan-tuan, kalau saya pergi negara Arab lah, dia pelik sikit. Dia kalau Arab ni, kalau kahwin satu tu, dia pelik. Dia kadang-kadang satu. Dia kebanyakan memang 2, 3, 4 lah. Saya pernah pergi bekerja, berkhidmat dekat Arab Saudi. Pemandu je tuan, pemandu Arab. Tanya isteri 3. Lepas tu saya tanya, isteri kamu apa? 1 je. Oh, dia macam pandang sini sekali kan. Dan dia harap kan. Okey, tak apa. Tapi nak ceritakan bahawa dalam bab ini tuan-tuan, kita terfaham. Apabila suami meninggal, isteri dia ada 3 orang. Bukan maksudnya bila suami meninggal, isteri kalau tidak ada, suami tidak ada anak kan. Suami tidak ada anak, berapa bahagian isteri akan dapat? Kalau tidak ada anak suami, 1/4. Kalau ada 3 isteri, bukan bermaksud isteri pertama 1/4, isteri kedua 1/4, isteri ketiga 1/4. Tak. 1/4 itu untuk ketiga isteri. Ketiga isteri. Kalau 1/4, maksud dia apa? Bila diberi pada 3, maka dia akan besarlah tuan-tuan darab 3. Maksud dia seorang isteri akan dapat berapa? 1/12, 1/12, 1/12. Isteri pertama 1/12, isteri kedua 1/12, isteri ketiga 1/12. Kalau 4 orang, sama juga. 1/4 itu dibahagikan kepada 4 orang isteri. Berapa dapat? 1/16, 1/16, 1/16, isteri keempat 1/16. Sebab apa? Sebab, ialah kena bagi. 1/4, nak bagi 4 tak boleh. Dia darab 4, darab 4, 16. Maka isteri makin ramai, makin bahagian sikit lah. Kan? Sikit. Bukan maksud dia isteri itu dapat 1/4, isteri pertama, isteri kedua 1/4. Tak. Dia 1/4 itu dibahagikan kepada 4 orang. Itu kena ingat. Sama juga kalau suami tersebut, si mati itu ada anak. Dan dia kahwin 4 orang kan. Tidak kira pun anak yang mana satu. Mungkin kalau sebab bila berlaku si mati, dia tidak berasingan. Siapa anak si mati, dia akan dapat lah. Contoh, diberi berlaku yang meninggal dunia, dia ada 4 isteri. Isteri pertama tidak ada anak, contoh. Tidak ada anak. Kemudian, isteri yang kedua, ada 2 orang anak. Kan? Hilang suara pula. Sebab isteri tu hilang suara kan. Mungkin isteri saya tengok yang live. Okey. Isteri pertama tidak ada anak. Isteri kedua ada anak seorang. Isteri yang ketiga ada anak 2 orang. Isteri keempat baru kahwin, tak sempat buat anak. Contoh. So, di sini, walaupun dia ada yang tidak ada yang tidak ada, tapi merujuk pada suami. Jika ada anak, maka bahagian kesemua isteri itu mendapat sama juga 1/8. Dia bukan ikut situasi. Okay, isteri pertama tidak ada anak. Okey, ambil 1/4. Okay, isteri kedua ada anak, dapat 1/8. Tak. Sebagaimana yang kita bagi tahu, dia isteri ini semua dapat sama. Tapi tengok, suami dia ada anak tak? Ada. Anak yang kedua, ada baik isteri yang kedua. Lepas tu isteri yang ketiga ada 2 orang anak. Maka semua itu mempengaruhi bahagian isteri. Isteri dapat 1/8 sebab ada anak. Maka berapa akan dapat isteri seorang apa? Berapa tuan-tuan? 8 darab 4, 32. Isteri akan dapat 1/32. Isteri pertama, isteri kedua dapat 1/32. Isteri yang ketiga 1/32. Isteri keempat 1/32. Itu hanya isteri tuan-tuan. Belum lagi kira lain. Mungkin pecahan itu akan berubah lah. Ini saya nak bagi faham. Bahagian je lah. Allah. Okey. Okey. Kita sambung sikit lagi. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang. Nampak tak? Dia jelaskan lagi kan, seperti mana saya maklum tadi. Allah jelaskan bahagian suami. Allah beritahu selepas wasiat hutang selesai.
Kemudian Allah ceritakan bahagian suami, isteri pula. Isteri dapat 1/4 sekiranya suami tidak ada anak atau ke bawah. Kemudian sekiranya isteri dapat 1/8 sekiranya suami si mati itu ada anak 1/8 ke bawah. Lepas Allah ceritakan bahagian suami, Allah ceritakan lagi apa ni? Ingat, setelah selesai wasiat bayar hutang. Allah jelaskan tuan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Oh, dia dapat harta je balon dulu tuan-tuan. Parah kan. Dia sebat dulu. Dia sakau dulu kan. Habis semua. Tapi itulah. Allah dah jelaskan kita lah manusia kan. Bila kita sebut, senang kan. Kita sebut orang, kita marah orang. Kau ni kena buat. Tapi sebab kita tak diuji. Cuba kita tuan-tuan. Sejak kita mungkin sama ataupun lebih teruk lagi kan. Sebab itulah kita pun nak kena beringat bahawa kehidupan kat dunia ni kita ikutlah syariat telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab kita hidup tak lama. Saya pagi ni sahabat saya, mak ibu dia meninggal kan. Allah meninggal. Kita ni akan berakhir kematian. Dan kita semua bakal jenazah. Kita bakal jenazah tuan-tuan. Allah, ini pun kita belajar ni pun sebenarnya tuan-tuan, bila kita belajar faraid, kita akan dekat. Kita akan menceritakan tentang kematian. Kita rasa macam dekat lah, rasa macam nak mati kan. Kita belajar faraid ni, kita akan belajar tentang harta-harta si mati. Bila kita sebut harta si mati tuan-tuan, kita akan ingatlah kematian. Ingat kematian. Supaya apa? Supaya kita berubah. Sebab nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, dia katakan apa? Jangan kita tangguh, jangan kita menunda-nunda taubat. Sebab kematian berlaku tiba-tiba. Tiba-tiba tuan-tuan, tidak tahu. Fa innahu ya'ti baktatan. Akan datang tiba-tiba tanpa kita sedia ke, kita tak sedia ke. Adakah kita bila malaikat maut datang, tunggu sekejap, sat, tak boleh. Kalau time dia tiba, dia akan ambil nyawa kita. Tidak cepat sesaat, tidak lambat saat. Allahu Akbar. Sebab kita tahu malaikat ini, dia sifat patuh, taat kepada Allah. Dia tidak ada, alamak, dia nak kena ambil ke? Tak ada. Dia tak ada argue, dia tidak ada bertanya. Dia akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Taala. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, maka kita akan berhenti setakat ini bahagian isteri. Kenapa saya berhenti setakat ini? Ini kalau dalam kitab faraid, kita boleh katakan ini ialah ahli waris utama. Ahli waris utama. Mereka ni pasti akan dapat. Melainkan kalau dia bukan buat perkara yang menghalang lah. Mereka ni pasti akan dapat. Siapa yang akan dapat? Kita sedang kalau ikut urutan dalam Quran, Allah sebab apa? Anak lelaki, anak perempuan, kemudian ibu, bapa, lepas tu suami atau isteri. 5. Ini dipanggil waris utama tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada yang akan datang kita akan sambung dalam perbahasan sumber apa tuan-tuan? Sumber hukum faraid dalam ayat yang ke-12 insya-Allah. Jadi kita tangguh pertemuan kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dengan suratul Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin.
Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.